Hai, salam mesra. Saya Adlina. Boleh juga panggil Ina. Saya pemandu pelancong anda hari ini akan menceritakan tentang budaya Sarawak di Malaysia. Okey, saya pilih tajuk Hari Gawai. Hari Gawai ni apa Hari Gawai merupakan pesta tahunan yang disambut oleh orang Dayak di Sarawak, Malaysia dan Kalimantan Barat, Indonesia pada 31 Mei dan 1 Jun. Pesta ini merupakan cuti umum di Sarawak dan Majlis Keagamaan dan Sosial yang diiktiraf sejak tahun 1957 lagi. Hari Gawai Dayak merupakan konsep yang dibawa oleh penerbit radio iaitu Tan Kingsley dan Owen Liang dari komuniti Dayak. Kerajaan kolonial British enggan mengiktiraf Hari Dayak sehinggalah 1962. Mereka hanya memanggilnya sebagai Hari Sarawak dengan melibatkan semua orang Sarawak sebagai hari kebangsaan tanpa mengira asal etnik. Pada 1 Jun 1963, Datuk Michael Buma, anak jati Betong, menganjurkan sambutan Hari Gawai Dayak yang pertama di rumahnya di Siul Kandis, Kuching, Sarawak pada 25 September 1964. Hari Sarawak telah diwartakan sebagai cuti umum bagi memaklumkan pembentukan Persekutuan Malaysia. Cuti umum ini mula disambut pada 1 Jun 1965 dan menjadi simbol perpaduan hasrat dan harapan komuniti Dayak. Pesta ini juga disambut sebagai hari kesyukuran atas hasil tuaian yang melimpah ruah dan masa untuk merancang musim penanaman baru. Okey, untuk persediaan Hari Gawai ni, ia bermula bila tibanya bulan Mei dengan penapaian tuak, iaitu sejenis minuman tradisi komuniti Dayak. Penapaian tuak ini mengambil masa selama kira-kira sebulan. Tuak yang dihasilkan daripada penapaian nasi pulut yang telah dimasak dan dicampur ragi sebelum disimpan dalam tempayan. Bila sudah ada sedikit air tuak tulen pada nasi pulut yang ditapai itu, air yang telah dimasak dan dicampur gula akan ditambah secukupnya mengikut banyaknya nasi pulut tersebut. Pada akhir bulan Mei, air tuak itu boleh ditapis dan diminum. Meminum tuak melambangkan kekuatan tenaga dan keberanian hati tanpa berbelah bahagi. Okey, setelah siap membuat tuak, iaitu selepas pertengahan bulan Mei, kaum wanita akan membuat kuih-kuih tradisi orang Dayak yang dipanggil sarang semut, acuan dan kuih sepit. Kuih-muih ini diperbuat daripada tepung beras yang dicampur air, telur dan gula lalu digoreng sehingga keras dan kering dalam minyak masak. Kuih-muih yang telah disiap akan disimpan dalam tempayan atau tin supaya tahan untuk beberapa minggu tanpa basi sementara tunggunya Hari Gawai tiba. Okey, bermula hari pertama perayaan Gawai. Perayaan Hari Gawai bila tibanya pada 31 Mei, orang ramai akan turun mencari bahan makanan dari hutan atau kebun, terutamanya umbut yang sedap dimasak sup dengan daging haiwan, ikan haiwan liar dan sayur hutan juga dicari untuk lauk pauk sebelum Hari Gawai. Selepas itu orang ramai akan menyembelih haiwan ternakan sebagai lauk utama Gawai. Sekarang ini daging dan sayur boleh dibeli di pasar-pasar terutamanya bagi mereka yang bekerja
atau tinggal di bandar-bandar. Pelantak istimewa dan tilang kapas empuk akan dibuat terutamanya di ruai ketua rumah atau gawai sebagai tempat singgasana para tetamu khas yang dijemput hadir semasa upacara duduk berbaris mengikut kedudukan sosial masing-masing. Okey, perayaan pada malam pertama gawai Dayak kira-kira bermula jam 6 petang 31 Mei. Gong akan dipukul untuk mengumumkan permulaan upacara sambutan Hari Gawai kepada semua orang. Acara ringkas membuang roh hantu pembaziran yang dipanggil sebagai Antu Rua oleh kaum Iban akan dilakukan dengan mengheret sebuah penampi oleh 2 orang budak atau lelaki supaya setiap keluarga boleh membuang sesuatu barang yang tidak berguna lagi untuk roh itu supaya ia tidak mengganggu perjalanan perayaan pesta gawai seterusnya. Selepas itu barang-barang tersebut akan dipersembahkan untuknya. Perayaan pada hari kedua gawai pula, setiap bilik di dalam sebuah rumah panjang atau kampung akan bersedia untuk acara rumah terbuka kepada orang ramai dengan menghidangkan makanan dan minuman di bilik atau di ruai mereka. Orang Dayak akan terus berpesta sambil bersukaria sesama sendiri. Jika ada antara para tamu jemputan khas, acara sambutan menyambut tetamu akan diadakan oleh seluruh warga rumah panjang atau kampung. Selalunya sebuah kuta yang berupa sebatang buluh dan digantungkan sehelai kain tradisi akan direntang pada jalan ke rumah panjang atau balai raya di kampung. Selepas melafazkan puisi kata-kata untuk membuka kuta, ketua tetamu akan diminta untuk mencantas kuta tersebut dengan sebilah parang tajam. Acara simbolik ini untuk menandakan semua halangan atau rintangan yang telah diatasi supaya rumah itu pun terbuka untuk semua tetamu. Perayaan gawai sebenar untuk sekitar gawai Dayak, ia bermula beberapa hari sebelum atau selepas gawai Dayak pada 31 Mei dan 1 Jun. Akan ada beberapa jenis gawai sebenar bagi komuniti Dayak yang selalunya diraikan kerana bekalan beras yang banyak selepas musim menuai padi. Gawai bersimpan padi akan diraikan untuk upacara menyimpan sejumlah padi yang banyak di atas siling atau sadau rumah sebagai tempat kediaman roh padi dan mengelakkan kecurian atau makhluk perosak. Gawai ini diadakan apabila siap menggugurkan bijian padi daripada tangkainya, mengipas untuk menghasilkan biji pada berisi daripada hampasnya dan mengeringkan biji padi bernas untuk disimpan dalam jangka masa panjang. Akhir sekali, padi dari huma atau sawah yang jauh dari rumah akan diangkut ke rumah untuk keselamatan padi itu. Bagi penutupan hari gawai ini, pada akhir bulan Jun, majlis penutupan gawai Dayak akan diadakan dengan acara simbolik menggulung tikar yang dipanggil ngiling bidai oleh kaum Iban. Acara ini merupakan majlis kecil atau sederhana di mana jamuan diadakan, pokok ranyai yang lebih kecil boleh didirikan
diikuti tarian ngajat dan tuak peruk mungkin dihidangkan. Tuak peruk disediakan dari hampas nasi pulut yang tinggal dalam tempayan setelah air tuaknya habis diminum, yang hampir habis diminum. Jadi tuak peruk selalunya berwarna putih. Akhir sekali, sebuah tikar yang dipanggil bidai akan digulung untuk menandakan berakhirnya perayaan Gawai Dayak. Sekian saja tentang Hari Gawai Dayak ini. Terima kasih.